Baik, aspek keselamatan dan keberkesanan menjadi kriteria utama kerajaan sebelum vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech diberikan kepada rakyat Malaysia. Tempoh 3 bulan pertama penggunaan vaksin tersebut di United Kingdom sebagai contoh akan menjadi antara kayu pengukur program vaksinasi di Malaysia. Dan bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan pakar dasar kesihatan awam Dr. Koh Swee Keng yang bersedia pada ketika ini. Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Doktor, pertama sekali, kita melihat kepada persoalan yang timbul tentang keberkesanan vaksin dan sebagainya. Ini perkara yang baru, sudah pasti persoalan ini timbul. Jadi untuk Malaysia yang masih lagi belum menerima bekalan vaksin Pfizer dan juga BioNTech ini, kita melihat kepada negara yang sudah menerima, satu, dan kedua kita melihat kepada taraf approvalnya oleh FDA dan sebagainya, dan juga studi dan juga kajian dijalankan di Amerika Syarikat. Bagaimana untuk kita rangkumkan ke semua ini untuk kita menggambarkan bahawa data-data ini cukup untuk menggambarkan ianya selamat digunakan dan juga diedarkan kepada orang ramai, Doktor? Pertama sekali, Najib, kita harus perhatikan bahawa jumlah data ataupun set-set data yang diberikan oleh company Pfizer dan company BioNTech ni memang tidak akan lengkap sebab data di dalam seluruh dunia ni, kalau kita buat kajian menyeluruh bertahun-tahun, berdekad-dekad pun masih ada persoalan yang akan timbul walaupun kita buat kajian bertahun-tahun ataupun berdekad-dekad. Tapi kalau kita amati angka-angka yang diberikan oleh company syarikat Pfizer dan syarikat BioNTech ni, kita amati bahawa jumlah subjek ataupun pesakit yang menerima vaksin tersebut lebih kurang 19,000 orang di negara Amerika Syarikat, negara Argentina dan negara Brazil telah pun menerima vaksin tersebut. Angka 19,000 pesakit tersebut ataupun orang ramai tersebut yang menerima vaksin tersebut merupakan angka yang sangat tinggi. Biasanya dicapai dalam hasil selepas kajian yang menyeluruh untuk bertahun-tahun sampai 10 tahun kadang-kadang. Jadi kalau kita sempitkan ataupun kita rapatkan 19,000 orang ramai yang menerima vaksin ini dalam masa yang tersingkat, kita boleh anggapkan bahawa data yang diberikan oleh company Pfizer dan juga BioNTech ini merupakan data yang menyeluruh, cukup menyeluruh kalau kita bandingkan jangka masa yang diberikan kepada mereka. Yang itu nombor satu. Nombor dua, keberkesanan vaksin ini sampai lebih kurang 50 hari selepas dos pertama diberikan. Jadi keberkesanan itu lebih kurang 2 bulan lah. Jadi kita harus buat satu pertimbangan. Pertimbangan pada satu hal ni kita kena tengokkan boleh tak kita dapatkan data untuk keberkesanan vaksin ini secara lebih jangka masa yang lebih panjang. Jawapannya mestilah boleh. Tetapi kalau kita amati keadaan yang kedua tersebut, dunia perlukan vaksin buat masa sekarang. Jadi kita mempunyai satu situasi bahawa kita harus membuat satu trade-off ataupun satu pertimbangan, apakah jalan yang pertengahan di antara keberkesanan vaksin dengan data yang sedia ada dengan keadaan yang amat genting yang kita boleh katakan meruncing juga untuk wabak pandemik COVID-19 ini untuk seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia. Doktor, adakah cukup untuk kita melihat kayu ukur ini kepada negara yang sudah melaksanakan seperti United Kingdom dan juga mungkin kelulusan oleh FDA sendiri di Amerika Syarikat, ataupun apabila kita menerima bekalan vaksin itu, kita juga perlu melaksanakan ujian yang begitu teliti sekali dari peringkat tempatan? Semakin banyak data yang kita dapat perolehi dan semakin banyak masa yang lalu dan semakin ramai orang menerima vaksin tersebut, jadi keputusan untuk negara Malaysia bolehlah menjadi lebih tepat. Tetapi seperti yang saya ceritakan tadi, Najib, kita harus buat pertimbangan. Kita tak boleh tunggu selama-lamanya untuk seluruh data itu disampaikan kepada negara Malaysia, dan pada satu masa nanti kita bergantung pada NPRA ataupun National Pharmaceutical Regulatory Agency ataupun agensi untuk meluluskan ubat-ubatan dan vaksin di negara Malaysia yang merupakan sebahagian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita bergantung pada NPRA untuk menggunakan budi bicara dan kebijaksanaan mereka untuk memberitahu kita bilakah data tersebut mencukupi. Kayu ukur yang pertama kita boleh anggapkan keputusan daripada ujian yang dijalankan oleh company Pfizer dan Moderna ataupun BioNTech. Nombor kayu ukur yang kedua, kelulusan daripada agensi regulatory yang lain seperti di Amerika Syarikat ataupun di United Kingdom. Kayu ukur yang ketiga, pengalaman real world experience, ya, dunia nyata, ya, pengalaman dunia nyata yang seperti kempen vaksinasi yang baru dilancarkan di negara United Kingdom. Ini merupakan tiga kayu ukur yang amat
penting dan lebih banyak data akan masuk, tetapi buat masa sekarang kita harus perhatikan bahawa jumlah data yang kita mendapati untuk buat keputusan sama ada nak meluluskan vaksin ini ataupun vaksin itu untuk negara Malaysia ni, data itu tidak akan lengkap buat selama-lamanya sebab ini kenyataan dunia buat masa sekarang, Najib. Okey, Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk membincangkan topik yang cukup penting untuk orang faham dan juga memberikan keyakinan sebenarnya apabila kita menerima vaksin nanti bahawa keberkesanan itu sudah ada kajiannya. Kepercayaan itu perlu diraih dan juga perlu orang kata apa dipercayai oleh orang ramai sebelum mereka menerima vaksin tersebut dalam konteks Malaysia.